Bismillahirrahmanirrahim. Salah apa? Satu, empat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala. Masalah 198. Masalah semayang kain berlubang apa hukum? Semayang kemudian kain bocor kan. Baru bocor isap ukuk udang garam. Udang garam mengecik pun bocor habis kain. Macam-macam dah. Ingat apa di Afghanistan habis bocor baju. Kata Imam Asy-Syafi'i, dan jika sembahyang seorang pada baju yang ada padanya lubang atau koyak atas suatu daripada aurat sembahyang, dan jika sedikit sekalipun nasaya tidak memadai sembahyangnya. Mana kalau bocor atas aurat, mana dalam kawasan aurat kita, bainal surah war rukbah, antara pusat dengan lutut. Kalau laki-laki, kalau perempuan aurat dia lah. Mana jangan ada yang tembus nampak, maknanya kulit, maka hukum dia batal sembahyang, tidak memadai. Dan jika sembahyang seorang pada baju koyak atas tempat yang bukan aurat, dia koyak tadi kat mana? Kat belah bawah dia, kat kaki sikit, itu tak apa. Ataupun di atas bahu sikit misalnya, tak kena kawasan aurat lah, yang tiada boleh tampak aurat daripadanya. Jawab dia, nak saya memadaikan dia oleh sembahyang ni, mana memadai sah sembahyang dia. Dan jika nampak aurat daripadanya, nak saya tidak memadai sembahyangnya. Kalau dia koyak menyebabkan nampak aurat, itu tak boleh. Dan begitulah juga hukum carik pada kain yang disemayangkan dengan dia. Carik, koyak lebih kurang itu, bocor, lubang, mana jangan terbuka kawasan aurat. Masalah 115, sembayang berbaju dan berkain, apa hukumnya? Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan lebih suka aku. Imam Syafi'i kalau dalam dia guna lapas tu, uhibbu wa uhib, aku kasih, aku suka. Macam ibarat dia, bahawa tiada sembahyang seorang dalam baju melainkan ada dalamnya memakai celana, celana seluar atau kain, bila pakai jubah selai jarang belakang, menakutkan orang pula. Orang tengok orang takut ni apa benda. Jadi makna biar ada seluar dalam, seluar yang dipakai dalam, seluar panjang tu lah. Dia ada juga orang tak pernah pakai jubah kan. Kalau orang balik Mekah, dia ada jubah, betul-betul dia pakai jubah aja, pergi semayang terperanjat orang. Dia kain jarang, no. Dia tak pakai kain belah dalam, tak pakai kain, tak pakai baju dalam, dia sarung tu. Macam-macam. Itu Imam Syafi'i kata, aku suka biar ada pakaian dalam ni tadi. Apa dia? Kain, yang kita kan pelekat lah, ataupun seluar panjang tu kan. Celana tu seluar, atau kain atau sesuatu yang menutup aurat. Kemudian baru ditutup dengan baju luar, kamis ke jubah. Maka jika semayang ia dalam sehelai baju panjang sahaja, dia sarung dia punya apa, kamis tadi, selai, tiada aku sukakan demikian itu, tapi dia kata batal semayang. Dan tiada keterangan atasnya kena ulangi semayang, tapi tak adalah sampai peringkat kena ulang semayang selagi makna tidak nampak aurat dia. Adapun perempuan pada menutup aurat lebih susah halnya, mana lebih ketat. Orang suruh ketatkan jaga aurat, dia pula silap dia ketatkan pakai. Dia nampak ketat macam sarung nangka kan. Daripada lelaki apabila sembahyang ia dalam bajunya dan tudungnya. Dan aku lebih suka perempuan-perempuan itu sembahyang dalam baju kurung panjang. Dia pakai baju yang panjang atas sekalian pakaiannya tadi, dan merunggangkan dia dalamnya, supaya tiada mensifatkan oleh baju dalamnya, supaya mana bentuk badan tu tak nampak. Itu maksudnya pakai baju luar besar. Kalau orang dulu pula dia punya kain dia siap jahit sebenarnya. Kain bawah tu dia jahit terus, dia matikan, dia duduk macam dalam karung. Jadi kalau dia kaki dia pusing-pusing pun dah confirm dia tak terbuka kan, yakin tak terbuka. Itu maksudnya lebih cermat, lebih baiklah hasil maknanya gitu. Kemudian bab
ma jaa ibtida'il qiblah. Datang menyatakan mula-mula disyaratkan akan kiblat ni. Ketahuilah kiranya saudaraku adalah mula-mula semayang baginda SAW dan sahabat berhadap kiblatnya Ka'batullah. Pada masa mereka itu dalam negeri Mekah yang menghadap kepada Kaabah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan diri kamu pada Masjidil Haram Mekah. Dan sebelum berpindah ke negeri Madinatul Munawwarah, kemudian berhadap pula berkiblat kepada Baitul Maqdis, sebagaimana datang riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dengan katanya anil Barra qal lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata shalla nahwa Baitul Maqdis sittata aw syakurawi itu aw sab'ata asyara syahran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjiha ila al-Ka'bah fa anzalallahu azza wa jalla qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawajjaha nahwal Ka'bah wa kana yuhibbu dzalik fasalla rajulun ma'ahu al-'asr summa marra ala qaumin minal ansari wa hum ruku'un fi salatil 'asr nahwa Baitul Maqdis faqala huwa yashhadu annahu sallallahu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu qad wujjiha ila al-Ka'bah qabla panharafu wa hum ruku'un. Anda panggil masjid kiblatain. Kiblatun satu kiblat, kiblatain dua kiblat. Di tengah semayang tu dalam rakaat dia pusing menghadap balik kepada Kaabah. Itu namakan dua kiblat. Masjid yang berlaku dua kiblat. Asal menghadap kepada apa? Baitul Maqdis. Bila turun ayat tu turun dalam semayang juga pusing. Itu jadi maknanya kiblat. Satu masjid dia dua kiblat berlaku di situ. Habis. Diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu tatkala datang berpindah Rasulullah SAW ke Madinatul Munawwarah, ini datang berpindah daripada Mekah sembahyang berhadap ke pihak Baitul Maqdis 6 atau 17 bulan. Ya, 6 atau 17. 16 bulan atau 17 bulan lebih kurang tu. Mana ke 17 bulan setahun apa? Setahun 5 bulan, dekat-dekat setahun setengah jugalah. Ya, menghadap kepada Baitul Maqdis. Kemudian pusing balik. Ini kata Nasr Mansur tadi di antara dia. Ya, turun ayat balik. Yang ini datang berpindah daripada Mekah semayang berhadap kepada Baitul Maqdis yang sekarang ni. Ya, tengah hebat mana perebutan. Dia orang kalau boleh nak ambil tu. Allah. 6 atau 17 bulan dengan suruh Allah Taala. Sebab tu kita tidak menyembah arah, kita menyembah Allah. Kata orang kata hadap sana pergi. Kan? Kerana mengambil hati, yakni menjinakkan segala kafir Yahudi. Yahudi itu agama. Adapun Israel itu bukan agama. Israel itu ialah gelaran bagi Nabi Yakub. Isra mana hamba, il makna Tuhan, hamba Tuhan. Itu berbangsa Israel. Yahudi agama. Ya. Ini dia pula kata Kristian itu bangsa. Kristian bukan bangsa. Kristian itu agama. Agama yang iktikadkan Tuhan itu 3. Ada anak, ada bapa, macam-macam tadi. Nama itikat agama innallaha salisus salasah. Dia kata Ta'ala tu salisus salas. Ya, mana satu daripada 3. Mana ada unsur ketuhanan pada Nabi Isa lah, pada Siti Maryam. Itu semua ajaran Kristian yang karut syirik. Ya. Mana boleh disamakan dengan Islam. Yang tiada diubah-ubah lagi. Ya. Mudah-mudahan Islam maka dan percaya dan Nabi besar kita Muhammad SAW beberapa tanda ya dalam kitab Taurat yang tiada diubah-ubah lagi. Kemudian satu lagi masalah kiblat akan Baitul Maqdis ya dalam dengan Al-Quran ataupun dengan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maka telah berkata Imam An-Nawawi, ini ulama apa dia panggil ni? Mujtahid fatwa panggil. Dalam syarah Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, telah bersalah-salahan ashab kita Imam Syafi'i dan lain daripada mereka itu mana ada ikhtilaf dalam ulama rahimahullah ta'ala pada bahawasanya menghadap semayang ke Baitul Maqdis itu adakah sabit ia dengan Quran
atau dengan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah menghikayat oleh Al-Mawardi di dalam kitabnya yang bernama Al-Hawi akan dua wajah, ya, pada demikian mana dua pandangan ulama. Dan telah berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala bermula yang berjalan kepadanya oleh kebanyakan ulama bahawasanya adalah ia dengan sunnah bukan dengan Quran, mana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu di antara apa ikhtilafan di kalangan ulama. Summa qalu wallahu a'lam. Sallallahu Rasulullah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa ala inna khaira kullahu bi anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma